KPM. Oh, nak macam ni ke? Nak macam ni. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali bersama kami. Inilah Kemahiran Sukan dan ini adalah sukan badminton. Kita nak teruskan perkongsian dan juga sesi berkongsi ilmu berkaitan dengan kemahiran asas dalam sukan badminton. Saya Nabi Iswan, kembali bersama kami dalam Aktif di Didik TV KPM pada hari ini. Dan kami masih lagi sebenarnya di Sekolah Sukan Bukit Jalil, salah sebuah sekolah sukan yang sangat ikonik dalam melahirkan ramai jaguh dalam arena sukan di peringkat antarabangsa. Jadi pastinya akan kami perkenalkan dan kami sangat berbesar hatilah untuk berada di sini. Okey, seperti biasa, kita nak teruskan pelbagai lagi teknik asas. Kalau sebelum ini kita dah belajar servis, kita dah belajar bagaimana untuk menerima juga dalam sukan badminton. Barulah tahu kan ada tekniknya dan membezakan antara pemain yang baik dan juga pemain yang biasa-biasa saja. Tapi tak apa, ini adalah kemahiran asas. Jadi tujuan utama pembelajarannya juga adalah untuk kita mengajar murid-murid semua di rumah, termasuklah ibu bapa yang menonton dan juga cikgu-cikgu yang mungkin akan melihat kembali skill pembelajaran ini di YouTube kami di Didik TV KPM untuk diajarkan kepada semua anak murid di sekolah nanti. Okey? Jadi kalau semua sudah bersedia, jom kita mulakan sekarang kemahiran sukan badminton. Anda masih bersama dengan kami di Aktif Didik TV KPM dan ini kemahiran sukan badminton seperti yang telah kita ajarkan dalam 2 episod sebelum ini. Kita masih lagi bersama dengan Coach Najib. Coach sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, selepas 2 episod macam mana Coach rasa selepas sesi pembelajaran kita? Saya rasa lebih semangat untuk memberikan lebih input pada murid-murid semua. Dan kami juga bersemangat untuk mendengarkan apa lagi sesi pembelajaran. Okey Coach, hari ini apa yang akan diajarkan oleh Coach bersama dengan rakan-rakan yang lain? Okey, untuk sesi hari ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan net dengan teknik yang betul. Oh, maksudnya di net pun ada juga teknik yang Ya, betul. betul. Cara pegang raket, contact point dan pergerakan dia bukan main kaki. Pukul je. Tak boleh. Dia kena ada feeling. Okey, baik. Kena ada feeling, kena ada rasa tu. Okey Coach, seperti biasa sebelum kita nak mulakan, suka untuk kita ingatkan kepada mereka yang berada di rumah bahawa dalam sesi pembelajaran ataupun aktiviti fizikal, aktiviti rekreasi dan juga sukan, dibenarkan untuk tidak memakai pelitup muka supaya kita tidaklah berasa sesak nafas dan ada sesi pengudaraan yang baik. Dan lebih penting, perlu ada penjarakan juga dan patuh kepada SOP. Okey Coach, dah bersedia kita nak mulakan? Okey. Okey, kita mulakan terlebih dahulu dengan sesi memanaskan badan. Okey, murid-murid. Sebelum kita memulakan aktiviti kita pada hari ini, seperti biasa kita akan mulakan dengan aktiviti pertama iaitu warming up. Okey, untuk warming up pertama kita pada hari ini adalah static jogging. Okey. Untuk jogging ni kita lari setempat saja. Make sure lutut kita angkat tinggi dan hayun tangan selama lebih kurang 15 saat hingga 20 saat. Okey? So saya dan Arif, begitu juga dengan Nazri akan tunjukkan bagaimana untuk memulakan aktiviti kita yang pertama. Okey, ready? Arif, ready? Okey, sedia? Okey, go! Okey. So, kita dah buat aktiviti pertama. Sebelum memulakan aktiviti, kita perlu melakukan warm up. Ini kerana untuk menyediakan tubuh badan kita untuk bersedia dari segi fizikal untuk melakukan aktiviti seterusnya. Okey murid-murid, sekarang kita teruskan kepada aktiviti kedua kita dalam warm up iaitu chest stretch. Okey, cara dia mudah. Luruskan dua tangan ke hadapan dan buka depa sejauh yang mungkin. So kita tahan lebih kurang dalam kiraan 8. Okey? Pastikan bahagian dada kita atau chest gerak ke hadapan sedikit supaya kita merasa regangan di bahagian bicep.
Okey. Ready? Ready Arif? Okey. Kaki buka seluas bahu, luruskan tangan depan dan buka tangan seluas yang mampu. Okey? Okey, 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Okey. So, pastikan murid-murid merasa regangan di bahagian lengan. Okey, kanan dan juga kiri. Okey, murid-murid, hari ini kita akan belajar cara untuk melakukan pukulan net di jaring. Okey. Kita akan buat di sebelah kanan net forehand dan juga backhand net. Okey. Okey, sebelum kita melakukan pukulan net, ready position kita amat penting supaya memudahkan pergerakan kita untuk melakukan pukulan net. Okey, yang penting kaki. Sebelah kaki ke hadapan sedikit untuk memudahkan pergerakan kita sama ada ke kiri atau ke kanan. Yang pasti kaki yang ke depan adalah kaki yang dominan. Okey. So, kita kena bengkokkan lutut. Bengkokkan lutut sikit, raket angkat tinggi dan gerak satu langkah ke hadapan untuk melakukan latihan dalam pukulan net. Okey. Cara pegang raket juga amat penting dalam pukulan net. Kerana ada certain pemain yang pegang di bahagian atas dan ada juga yang dipegang di bahagian bawah pemegang. Dia ada beza sama ada pegang atas atau bawah. Okey, jika kita pegang di bahagian bawah, lebih soft atau lebih lembut pukulan kita. So, kita boleh kawal pukulan kita. Kalau pegang terlalu tinggi, pergerakan kita agak keras. So, kemungkinan shuttle tu akan tinggi daripada net dan memudahkan pihak lawan melakukan pukulan tap. Okey? Okey, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukan pukulan net yang pertama, forehand net. Okey, ready? Raket di hadapan, make sure raket head tinggi sedikit daripada pemegang dan ke depan. Okey? Ready? Go. Okey, murid-murid, sekarang saya akan tunjukkan dengan menggunakan bulu tangkis. Okey? Ready position? Okey, ready, go. Okey. Pastikan muka raket diarahkan ke hadapan. Jangan terlalu flat atau landai. Pastikan sengit sikit supaya shuttle boleh pergi ke hadapan. Okey? Ready? Okey. Lagi satu yang penting, pergelangan tangan. Sebab bila main net ni, dia banyak menggunakan wrist untuk mendapatkan feeling. Feel macam mana nak control shuttle. So, sewaktu melakukan pukulan net, jari telunjuk membantu untuk mengawal pukulan kita. Sama ada lembut atau terlalu keras. Okey. Tengok Tu. Okey. Okey. So, itu adalah untuk pukulan forehand net.
Okey, murid-murid, sekarang Saudara Arif akan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan pukulan net forehand. Okey, Arif sedia? Pastikan kaki dominan ke hadapan sedikit daripada kaki belakang supaya memudahkan pergerakan. Okey, seterusnya cara pegang raket. Okey, make sure raket head tinggi sedikit daripada pemegang raket supaya dapat contact point yang lebih tinggi di jaring. Okey, sedia? Okey. Ready? Go. Yes. Okey. Okey. Ready? Yang keras sangat. Tangan relax. Jangan terlalu keras. Okey, cantik. Okey. Bila ready position tu, tangan jangan terlalu keras. Bila terlalu keras, kita nak kontrol pukulan agak sukar. So, make sure bila bergerak dalam keadaan steady, relax. Jangan terlalu tertekan nak cepat ataupun nak pergi spin bola tu. Just pergi relax dengan menggunakan pergelangan tangan. Sebab dalam pukulan net ni, ia adalah satu pukulan yang lembut dan perlukan feel untuk kawal pukulan net kita. Okey, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukan pukulan net di sebelah kiri gelanggang, iaitu backhand net. Okey, ready? Go. Okey. Okey, untuk pukulan net ni, cara berlatih perlukan satu langkah sahaja. Tak perlu lari daripada belakang. So, untuk membiasakan diri kita dalam keadaan permainan. Bukan sekadar statik berdiri. Okay? Lebih baik, dia tak ada salah kalau kita nak buat statik. Tak ada salah. Cuma, lebih baik dalam pergerakan. Sebab dalam badminton, kita melakukan pukulan dalam pergerakan. Bukannya statik. Okay? Contoh, sekurang-kurangnya satu langkah ke hadapan. Okay? Go. Ready? Go. Okay? Okay, murid-murid, tadi adalah cara bagaimana untuk melakukan pukulan backhand net. So, saya harap murid-murid dapat belajar sedikit sebanyak bagaimana cara yang betul atau teknik yang betul dalam melakukan pukulan net backhand. Okay? Okey, murid-murid, tadi saya dah tunjukkan bagaimana cara untuk melakukan pukulan backhand net dengan teknik yang betul. Sekarang kita lihat bagaimana Saudara Arif melakukan pukulan net backhand. Okey, ready? Pastikan kedudukan kaki, tangan dalam keadaan sedia. Okey, go. Okey, good. Okey.
Simple. Okey, yang penting waktu kita nak pukul bola di hadapan net tu jangan terlalu bawah. Cuba ambil sedikit tinggi atau sekurang-kurangnya paras pinggang. Kerana jika kita ambil terlalu bawah akan menyukarkan kita untuk melakukan pukulan net. Okey, so kita kena kontak dengan pantas. Tak perlu terlalu tinggi, tak perlu terlalu bawah. Tak perlu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Cukuplah sekadar di paras dada kita. Okey, atas pinggang dan bahagian dada kita. Supaya shuttle tu masuk lebih smooth. Tak keras. Okey. Okey, sekali lagi Arif, tunjuk. Okey, tengok Arif pukul, contact point dia paras dada saja. Okey. Okey, lagi satu, jika kita hendak kontak pantas, kaki dominan kita perlu bergerak dengan lebih pantas. Maksudnya, kaki tu perlu lonjak ke hadapan dengan pantas untuk memudahkan kita kontak bola dengan cepat. Okey. Okey, tengok kaki Arif bagaimana? Lonjak. Yes. Okey. Last. Okey. Okey, murid-murid, suka saya ingatkan di sini tentang aspek keselamatan dalam bersukan. Okey, dalam bersukan ni amat penting. Yang pertama adalah warming up. Warming up adalah untuk menyediakan tubuh badan kita sebelum bersukan. Itu amat penting supaya mengelakkan daripada berlakunya kecederaan. Okey, murid-murid, sekarang kita akan meneruskan aktiviti kita pada hari ini dengan cara bagaimana melakukan warm down. Okey, untuk warm down yang pertama, kita akan melakukan shoulder press. Okey. Cara untuk melakukan shoulder press adalah yang pertama, buka kaki seluas bahu. Okey. Luruskan tangan. Okey, sebelah tangan lagi, tarik siku ke belakang. Okey, dalam kiraan 8. Okey, selepas dalam kiraan 8, kita tukar. Tangan kiri pula. Sehingga kiraan 8. Okey. Cara untuk melakukan dengan betul adalah buka kaki seluas bahu, luruskan tangan, pastikan siku lurus, jangan bengkok. Okey, luruskan siku, letak jari tangan yang lagi satu, tarik ke bahagian belakang. Pandangan kita tetap ke hadapan. Jangan ikut sekali kepala. Okey, pandangan kita ke hadapan supaya kita dapat rasa regangan di bahagian bahu. Okey. So, sekarang kita akan buat bersama-sama dengan Arif dan Nazri. Okey, ready? Okey. Pastikan kaki seluas bahu. Luruskan tangan ke hadapan. Satu tangan menggunakan jari, tarik siku dalam keadaan lurus ni, tarik ke belakang. Okey. Setelah rasa regangan baru mulakan kiraan. Okey. Sedia 1 2 3 4 5, 6, 7 dan 8. Okey, kita tukar. Okey, sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
dan 8. Okey, tujuan kita untuk melakukan shoulder press ni adalah menghilangkan rasa lenguh di bahagian bahu, sebab dalam badminton ni kita banyak menggunakan pergerakan tangan, baik di bahagian bawah, paras atau di bahagian atas. So, rotation tangan ni amat penting. So, kena jaga elakkan kecederaan. Murid-murid, kita akan teruskan dengan aktiviti regangan cooling down yang kedua. Okey, iaitu side hip rotation. Okey, cara untuk melakukan side hip rotation adalah kita dalam keadaan duduk, buka kaki, badan kita hendak lurus, tangan letak di bahagian belakang. Okey. Untuk mulakan, tarik lutut kita masuk ke bahagian dalam, tapi badan pastikan tegak. Okey, supaya ada rasa dekat hamstring. Baru maksudnya baru di situ cara atau teknik buat hip rotation tu betul. Okey, kita buat dalam kiraan 8. Okey, kanan. Setelah habis kiraan 8, kita tukar dengan kaki kiri. Okey, tangan di belakang hanya support badan. Jangan, supaya tidak baring. Okey? Okey, ready? Okey. Kita mulakan dengan kaki kanan. Okey. Turun, push. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, tukar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, pastikan waktu murid-murid buat tu pandangan tetap ke hadapan. Okey, so itu saja untuk hari ini. Bagaimana cara untuk melakukan aktiviti warm down. Yang pertama tadi shoulder stretch dan yang kedua side hip rotation. Okey, sekian, terima kasih. Okey, kepada anda semua yang terlepas mana-mana episod kemahiran sukan badminton terutamanya, boleh lihat kembali di YouTube Didik TV KPM. Coach, terima kasih banyak-banyak. Sama. Kita dah berada di penghujung. Nampaknya netting tu pun, kemahiran depan net tu pun perlu dibelajar dengan betul lah. Betul. Mungkin apa objektif pembelajaran yang boleh dikongsikan, Coach? Okey, untuk sesi kali ini, saya harap murid-murid dapat mempelajari cara atau teknik yang betul untuk melakukan pukulan net. Yang paling penting pada saya adalah sewaktu pukul tu mesti ada dia punya feeling. Baru kita dapat feel atau control tenaga, power. Okey, macam mana kita nak tahu bila kita dah ada feeling tu, Coach? Okey, bagaimana kita nak tahu? Mudah aje. Shuttle tu akan masuk dengan
cantik. Cantik lah. Dia tak keras dan konsisten yang paling penting. Jadi kita main baru kita tahulah bagaimana rasanya. Sebab kadang-kadang kita buat satu cantik, 5 tak cantik. Kan? Jadi Pasti kena dapat konsisten. semua 5-5 cantik lah. Ya, baru. Itu semuanya mesti dengan latihan yang betul. Coach, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Arif dan juga Nazri bersama dengan kita. Tapi saya gemar nak ingatkan, Nazri juga merupakan seorang jurulatih di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Dan Arif Latif ni, siapa yang tak kenal kan? Bekas pemain persoalangan negara yang menang pingat perak di Sukan C satu ketika dahulu. Jadi banyak sekali yang boleh diajarkan dan akan terus diajarkan dalam episod-episod yang seterusnya bersama dengan kami di Kemahiran Sukan Badminton di Didik TV KPM ni. Coach, seperti biasa kita tinggalkan dengan kata-kata semangat buat mereka di rumah. Okey, buat adik-adik seperti biasa, di mana ada kemahuan, di situ ada kejayaan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM